Kita pergi gerai makan, warung ataupun restoran yang mempunyai ramai pelanggan, mesti kita nak tahu apa yang membuatkan kedai ni ramai orang nak datang. Adakah makanannya sedap ataupun murah ataupun mempunyai servis yang laju. Tapi kadang-kadang kita ada juga terfikir yang kemungkinan pemilik kedai ada menggunakan pelaris. Masyarakat Melayu daripada zaman dulu kala lagi memang tidak asing dengan penggunaan ilmu hitam dalam kehidupan seharian, guys. Antaranya adalah santau, susuk, membela saka, membela toyol, sampailah kepada penggunaan pelaris. Apakah yang dimaksudkan dengan pelaris? Berdasarkan daripada Ustaz Azhar Idrus, terdapat dua jenis pelaris. Yang pertama, pelaris yang sah di sisi agama, dan yang kedua, pelaris yang haram. Pelaris yang sah di sisi agama adalah dengan mencantikkan kedai, memperbaiki masakan, menghantar pekerja pergi kursus, berdoa semoga dimurahkan rezeki kepada Allah dan sebagainya. Manakala pelaris yang tidak baik pula adalah penggunaan wafak ataupun penggunaan jin, yang sama sekali kita boleh lihat ianya adalah satu perbuatan yang khurafat dan dilaknati Allah. Yang pertama adalah jin peludah. Kenapa nama dia jin peludah? Okey, jin peludah ni dikatakan tugas dia adalah untuk meludah makanan sebelum makanan tu sampai dekat kita. Maksudnya masa kita sampai dekat kedai, kita pun orderlah nasi goreng kampung lebih. Tak nak kalah tu, kampung lebih, guys. And then lepas makanan tu dah siap, dikatakan jin tu akan meludah dekat makanan kita tu untuk bagi rasa dia bertambah sedap. Sama ada dia ludah dekat dapur ataupun jin tu ludah time makanan tu sampai dekat kita. Masa dekat depan kita tu, dekat atas meja tu. That's why kalau korang ada perasan, ada dulu ada satu gambar, rasanya dah berapa tahun yang lepas. Gambar ni dah lama dah, masa Carol rasa masa Carol belajar dulu. Tapi Carol cari dekat Google tak jumpa, guys, gambar tu. Masa tu viral jugalah gambar ni. Ada beberapa orang pelajar universiti pergi makan dekat sebuah kedai, and then time tu kawan dia memang saja-saja je snap gambar sana sini. And then lepas diorang makan semua, diorang check balik phone diorang, barulah diorang perasan ada satu gambar yang sangat-sangat pelik, guys. Gambar tu menunjukkan satu penampakan makhluk yang bertubuh merah satu badan, seakan-akan darah dia punya merah tu, kepala botak, tak ada rambut, and mata dia seakan-akan berwarna putih, guys. Kedudukan makhluk tu masa tu memang betul-betul ada dekat sebelah salah seorang kawan dorang tu. And then ramai orang cakap itu adalah jin pelaris, tapi tak pasti sama ada itu jin peludah ataupun jin yang lain-lainnya lah. Yang kedua adalah jin penjilat. Jin penjilat ni dikatakan tugas dia adalah untuk menjilat setiap pinggan yang telah dibasuh. Lepas pekerja siap basuh pinggan, jin ni dikatakan akan menjilat setiap satu pinggan tu untuk membuatkan setiap hidangan menjadi rasa dia sedap. Yang ketiga pula adalah jin pelindung. Bagi Carol lah, jin pelindung ni tak tergolong dalam jin pelaris, sebab tugas jin pelindung ni adalah untuk tutup pandangan orang, untuk tutup pandangan customer yang datang ke kedai. Kiranya dia buat kedai tu macam kedai tu tutup, padahal elok je kedai tu buka hari-hari. Kes macam ni antara yang selalu terjadi dalam perniagaan dekat Malaysia ni. Tak kisahlah jual apa sekalipun, tapi yang pasti orang yang selalu kena adalah orang yang menjual barang makanan, seperti peniaga restoran, gerai makan kecil-kecil kat warung tepi-tepi tu pun ada juga yang orang kata tu buat yang tak baik lah. Sebenarnya, guys, benda ni juga terjadi dekat ibu Carol sendiri, yang di mana pengalaman ibu Carol masa tu dia bekerja sebagai seorang tukang masak dekat sebuah kedai makan. Kedai makan yang ibu kerja tu, dia hanya ada satu je kedai dekat situ tau. Area tu besar, lepas tu dia punya kedai tu satu je. Bila dia punya kedai tu satu, korang dapat imagine tak, dia punya parking lot tu memang luas gila lah. Memang banyak kereta boleh masuk, boleh parking, no problem, guys. Kedai ni buka daripada waktu pagi sampai petang, maknanya jual sarapan pada waktu pagi, dan pada waktu tengah hari pula diorang jual untuk makanan tengah hari lah, goreng-goreng. Orang memang ramai datang setiap hari, guys, sebab dia kedai tu mempunyai customer tetap daripada dulu lagi. So nak dijadikan cerita, masa tu waktu pagi lah, makanan semua dah standby, tinggal tunggu orang nak datang je. And then adalah satu kereta masuk nak parking. Kereta tu first customer lah cerita dia. Dia tak sampai berapa saat macam tu, dia reverse balik, dia keluar daripada kawasan parking tu. Lepas tu second customer pula datang, pun sama juga, dah masuk parking, lepas tu dia reverse balik, dia keluar balik. Benda ni jadi daripada pagi sampailah ke petang, continuously. Orang memang datang, dah parking dah pun, tapi dia reverse, dia keluar balik. Tak ada seorang pun keluar daripada kereta, guys. And benda ni berlarutan sampai seminggu, guys. Next weeknya barulah ada orang datang dekat kedai, siap tanya, guys, siap tanya, "Kak, apa salah lama sangat tak buka?" Kira rasa korang semua faham kan benda ni. And then dah jumpa ustaz semua, barulah tahu yang kedai tu kena tutup dengan jin berlindung, guys. Orang dengki tau, orang hati busuk, guys. Nak cerita pasal orang dengki ni memang panjang, guys. Sebab masa ibu Carol dah buka kedai sendiri pun, dia banyak kali sangat-sangat kena, guys. Macam-macam dugaan yang ibu kena, tapi ibu kuat, alhamdulillah, dia teruskan juga berniaga. Kalau Carol cerita memang tak habis lah. Dia yang ada paku dalam periuk nasi, banyak, guys. Dulu Carol pernah kerja dekat sebuah pelabuhan dekat Johor, and then time lunch
lunch je, memang Carol dengan member Carol akan makan dekat kedai lah. Nak balik rumah jauh 40 kilometer gang. Jadi memang terpaksa makan je lah dekat kedai. Pasrah je lah duit. And ada satu kedai tu memang jadi antara kita orang punya tempat favourite nak makan waktu tengah hari. Setiap minggu tu memang boleh dikatakan 3 ataupun 4 kali kita orang akan datang situ untuk makan. Dah berapa bulan macam tu, pada satu hari mungkin Allah gerakkan mata Carol untuk pandang bahagian atas roller shutter kedai tu. Dekat bahagian atas shutter tu ada beam tau. Dekat atas beam tu Carol baru perasan ada satu frame bersaiz A6 yang mengandungi tulisan 3 segi, and dekat dalam tu ada tulisan Arab guys. Dia tulis tu kecil Galaxy kan kecil macam ni. Lepas tu 3 segi kecil, tulisan Arab tu. Bukan tu je guys, ada lagi satu keris kecil dengan sebunjut kain kuning yang dah diikat lah. Lepas tu atas dia tu diikat. Benda tu bila Carol tengok tu, bila Carol amati benda tu, and Carol memang dapat rasakan itu adalah salah satu bentuk wafak pelaris dengan benda-benda yang khurafat lah. Siap ada keris bagai dekat tepi dia kan. Sejak daripada tu Carol dengan member dah tak nak pergi situ lagi. Kita orang macam takut lah kan, apa benda yang kita makan selama ni.